Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis untuk berita tengah hari. Garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah akan diedarkan semula esok bagi membolehkan pihak sekolah dan guru-guru membuat persediaan sewajarnya. Menteri Pendidikan Dr. Mohammad Razzi Mat Jidin berkata, garis panduan itu dihasilkan secara terperinci bersama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Ia termasuk berhubung pergerakan pelajar di dalam sekolah bermula daripada setibanya pelajar itu di sekolah hingga mereka pulang. Menurut beliau, garis panduan yang dikeluarkan itu adalah bagi melihat kaedah yang perlu dilakukan dalam konteks pembukaan sekolah dan persiapan sewajarnya yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Ini supaya pihak sekolah telah bersedia apabila kementerian mengumumkan pembukaan semula sesi persekolahan. Dr. Mohammad Razzi juga berkata pihaknya sentiasa berbincang dengan pihak sekolah berhubung perkara yang boleh ditambah baik dalam garis panduan itu. Aspek yang penting ujarnya adalah semua pihak memainkan peranan iaitu pengurusan sekolah, guru termasuk ibu bapa misalnya jika anak bergejala tidak perlu hantar ke sekolah. Beliau yang juga Menteri Kanan turut memaklumkan Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah akan memainkan peranan memantau sekolah bagi memastikan garis panduan yang disediakan dipatuhi. Manakala bagi ibu bapa, Dr. Mohammad Razzi berkata mereka tidak perlu risau untuk menghantar anak mereka ke sekolah selain perlu memainkan peranan mendidik anak-anak mendisiplinkan diri sekurang-kurangnya dengan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Saudara, rakyat dan sektor perniagaan di Malaysia haruslah meyakini pelaksanaan pakej rancangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin untuk bersama memainkan peranan masing-masing bagi menjana semula ekonomi Malaysia pasca COVID-19. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kerajaan akan memastikan komunikasi dilakukan secara berterusan dengan menambah ketelusan dan keterbukaan adalah penting dalam menjayakan usaha tersebut. Semalam, beliau memaklumkan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek bagi tempoh Jun hingga Disember 2020 itu akan dilancarkan dalam tempoh terdekat. Sesungguhnya pelan pemulihan ekonomi jangka pendek ini merupakan peluang kita untuk mengambil peluang-peluang baru yang berbangkit daripada krisis COVID-19 ini demi pembangunan masa depan negara. InsyaAllah, inisiatif-inisiatif yang bakal diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membolehkan kita mencapai matlamat yang ditetapkan. Memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi menjadi tumpuan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek itu yang dirangka berdasarkan 4 ciri utama. Menurutnya, Kementerian Keuangan telah mengadakan sesi libat urus bersama lebih 100 pihak berkepentingan termasuk sektor pelancongan, usahawan sosial, perkhidmatan profesional dan perladangan dalam melihat kesan COVID-19 kepada ekonomi negara. Dalam perkembangan berkaitan semakan status permohonan geran khas prihatin GKP untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro boleh dibuat bermula hari ini. Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz berkata hampir 489,000 permohonan telah diluluskan sehingga hujung bulan lalu dengan jumlah bayaran sebanyak 1.47 bilion ringgit akan dibuat mulai 15 Jun. Saya juga ingin berkongsi bahawa LHDN sedang membuat semakan lanjut ke atas 81,260 permohonan. Dan status kelulusan bagi permohonan akan dimaklumkan mulai 8 hari bulan Jun. Bagi mereka yang lulus, bayaran akan dibuat mulai 15 Jun juga. Tambah beliau, tempoh rayuan juga dibuka hari ini hingga 15 Jun bagi 72,859 permohonan yang tidak berjaya. Bagi rayuan permohonan yang diluluskan, bayaran akan dibuat mulai 29 Jun. Bantuan GKP sebanyak RM3,000 adalah sekali beri bagi meringankan beban keuangan perniagaan kepada usahawan-usahawan terlibat yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Dalam itu, 170,000 rayuan diterima bagi kumpulan ketiga penerima Bantuan Prihatin Nasional BPN bagi tempoh 11 hingga 31 Mei lalu. Dan akan disemak secara manual.
Keputusan akan diumumkan pada pertengahan bulan Jun dan bayaran sekaligus bermula pada akhir bulan Jun. Terima kasih atas kesabaran anda. Menurut beliau, kerajaan mengumumkan peruntukan tambahan 1.5 bilion ringgit bagi bayaran BPN menjadikan angka keseluruhan berjumlah 11.5 bilion ringgit. Ia membabitkan kira-kira 10.77 juta penerima bagi kumpulan pertama hingga ketiga. Tambahnya, status pencapaian bagi kumpulan pertama dan kedua ini adalah 96.5%. Malaysia hanya bersedia untuk melaksanakan pelan pasca krisis COVID-19 atau exit strategy jika jumlah kes positif kekal 2 digit terendah atau 1 digit ketika lebih banyak sektor dibuka selain proses pemantauan yang lebih baik. Untuk itu, menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 masih perlu dikekalkan bagi proses pemantauan dan kawalan COVID-19. Ujar beliau, keadaan semasa yang berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB adalah bergantung kepada Akta 342. Ini termasuk membabitkan kawalan sepadan negara, penjarakan sosial dan seumpamanya. Dalam segi pemantauan dan pelaksanaan untuk kawalan, kita perlukan Akta 342. Dan mungkin dengan pelaksanaan ini, jadi kita perlu lanjutkan Akta 342 ni supaya kita dapat memantau dan juga pengawasan kita berterusan, tetapi kita membuka lagi banyak sektor supaya kita pastikan semua sektor dibuka, dan kalau semua sektor telah dibuka dan pemantauan kita berjalan dengan baik, masih kita kekalkan 2 digit ataupun single digit, maka kita dah bersedia untuk exit strategy. Yang inilah kita katakan soft landing, iaitu supaya rakyat Malaysia patuh kepada SOP. Dan semalam kita tunjukkan modelan kita, berarti kita tahu rakyat patuh kepada SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan warga asing, terutama golongan pekerja di negara ini, sangat membimbangkan. Datuk Dr. Nur Hisham berkata bagi memutuskan rantaian COVID-19, tahap kepatuhan rakyat dan warga asing terhadap SOP perlu seiring. Sebaliknya, faktor penurunan kes baharu yang direkodkan ketika ini adalah hasil daripada kepatuhan SOP semua rakyat tempatan. Ia berbeza dengan kes baharu bukan warga negara yang terus meningkat kerana mereka tidak patuh SOP. Pekerja asing didapati hanya patuh SOP di tempat kerja, tapi tidak di tempat penginapan. Sehubungan itu, sebuah jawatan kuasa di bawah Majlis Keselamatan Negara, MKN, akan meneliti aspek pematuhan pekerja asing di negara ini terhadap SOP PKPB yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Kita juga berbincang di majlis ataupun mesyuarat MKN supaya satu jawatan kuasa yang sedia ada akan melihat kepada kepatuhan pekerja warga asing menaiki SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, dan pelaksanaan itu yang penting. Kalau rakyat Malaysia dan juga pekerja warga asing dapat patuh kepada SOP, nescaya kita dapat tamatkan ataupun putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Sehubungan itu, semua majikan diseru supaya memberi kerjasama untuk memastikan pematuhan SOP dalam kalangan pekerja mereka, terutama warga asing termasuk di tempat penginapan. Perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam Zon Selamat Timur Sabah ESS Zone yang berakhir pukul 6 petang esok dilanjutkan sehingga 19 Jun. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zaini Jas berkata, susulan pelanjutan itu, penduduk diminta berada di dalam rumah dan tidak dibenarkan memasuki kawasan perairan itu antara pukul 6 petang sehingga 6 pagi sepanjang tempoh berkenaan. Menurut beliau, perintah berkurung itu meliputi kawasan perairan daerah Tawau, Semporna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Tambahnya, perintah berkurung itu dilanjutkan bagi memastikan kawasan perairan itu tidak diceroboh oleh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan dan pelancong asing di pulau-pulau peranginan.
Selain itu, perintah berkurung berkenaan juga adalah bagi memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot selain menimbulkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha chalet serta nelayan dengan kehadiran kapal anggota keselamatan di sekitar kawasan mereka. Berdasarkan maklumat awam, ujarnya kumpulan militan Abu Sayyaf dan mereka yang menjalankan kegiatan menculik untuk mendapatkan wang tebusan dari selatan Filipina masih cuba menceroboh bagi melakukan penculikan serta jenayah rentas sempadan. Kes kemalangan jalan raya di Negeri Sembilan menunjukkan sedikit pertambahan ketika musim perayaan Aidilfitri. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof, namun secara keseluruhannya ia masih menunjukkan penurunan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berbanding sebelum pelaksanaannya. Peningkatan dalam kadar kes kemalangan jalan raya pada musim perayaan kali ini berkemungkinan daripada kelonggaran yang diberikan menerusi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Selain itu, bagi indeks kes jenayah pula terus menunjukkan penurunan lebih daripada 40% sehingga hari ini. Sebelum PKP ataupun sebelum PKKB ini, kadar jenayah dan juga kadar kemalangan jalan raya ini memang menunjukkan penurunan. Malah jenayah tu lebih pada 40% dah turun. Tapi dalam tempoh raya ni dan bila kelonggaran tertentu telah diberikan oleh kerajaan dalam PKPB ni, trend tu nampak dah meningkat sikit lah, dan nampak sikit. Dan malah masa tempoh hari raya ni, kemalangan jalan raya pun kalau dibandingkan 2 minggu sebelum ataupun bulan sebelum ni, menunjukkan penambahan sedikit. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Dalam pada itu, permohonan bagi merentas negeri semakin bertambah setelah Kerajaan Persekutuan membenarkan pasangan suami isteri untuk merentas negeri. Pihaknya akan memastikan agar setiap permohonan ditapis dengan ketat agar yang selayaknya sahaja yang dibenarkan. Apabila ditanya berkenaan kesiapsiagaan pihaknya sekiranya PKPB dilanjutkan, beliau berkata mereka sentiasa bersedia dan akan mematuhi segala arahan yang diberikan berdasarkan situasi semasa. Saudara, madu sememangnya terbukti sebagai makanan yang cukup berkhasiat. Tidak hairanlah pelbagai produk seperti kosmetik dan perubatan banyak berasaskan madu. Justru Kementerian Pertanian dan Industri Makanan terus berusaha memantapkan lagi industri madu, terutama kelulut yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi. Wartawan Jaberta Robert ada laporannya. Berbeza dengan lebah tualang, kelulut lebih selamat kerana ianya tidak menyengat, seterusnya memudahkan proses penuaian. Honeygold Enterprise Sdn Bhd, sebuah syarikat milik tempatan, terlibat di dalam aktiviti pemprosesan dan pembotolan madu kelulut pertama di Malaysia. Sejak tahun 2000 lagi, syarikat tersebut turut menjalinkan kerjasama dengan USM melakukan penyelidikan bagi mengkomersialkan potensi perubatan madu. Hasil daripada kajian semasa menunjukkan madu ini mempunyai antioksida yang tinggi dan bila dibandingkan dengan madu-madu yang lain, madu kelulut ini sangat berpotensi untuk kita kata general supplement kepada badan kita. Dalam aspek pendapatan kepada peternak, ianya sangat berpotensi kerana satu koloni lebah kelulut berpotensi menghasilkan madu kira-kira 4 kg. Dan daripada situ peternak boleh menjualnya pada harga RM200 sekilogram. Dan yang keutamanya adalah madu kelulut ini boleh dibuat di rumah.
Dalam pada itu, pihak kementerian akan menyeru semua penternak terlibat mematuhi amalan pertanian baik demi menghasilkan madu yang bermutu seperti digariskan di dalam Pelan Pembangunan Industri Kelulut Negara 2020-2030. Jadi mana dia berkait dengan mendapat harga yang lebih baik, ketahanan dari segi jangka masa, jangka hayat dia lah madu itu sendiri, dan pemasaran di peringkat antarabangsa itu sendirilah akan boleh dibantu. Kaya dengan pelbagai khasiat antaranya kandungan antioksidan yang tinggi, madu kelulut tempatan punya potensi besar untuk dibangunkan ke pasaran antarabangsa standing madu Manduka dan Yemeni. Boleh dibangunkan menjadi pelbagai produk hiliran seperti kosmetik dan ubat-ubatan. Anak tempatan perlu ambil peluang untuk terlibat sama dalam rantaian bekalan madu kelulut di samping menjana pendapatan yang lumayan. Jabatan Robert, RTM. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kita teruskan berita tengah hari. Sektor pelancongan antara yang paling terjejas teruk akibat penularan COVID-19 di seluruh dunia. Setiap 4 daripada 10 pekerjaan dalam sektor itu menanggung kesannya. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi laporan laksana ke-7 pelaksanaan pakej rancangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin berkata, selain tempahan berkurangan, pembatalan juga meningkat pada saat akhir. Justru pemain industri berharap pelan pemulihan ekonomi dapat mengubah situasi tersebut. Jadi bagi kami lah yang berada di sektor pelancongan ni, kami rata-rata lah berada dalam keadaan yang risau lah. Yang kita tak tahu masa depan kita macam mana. So, ada kita boleh bekerja lagi atau tidak untuk 2-3 bulan lagi ni, dan sampai bila company boleh bertahan kerana ada dah company yang berura-ura nak meminta pekerja mungkin menyambung cuti ataupun mungkin terpaksa layout, dan juga ramai pemilik syarikat yang dah pun menutup syarikat. Semoga ada bantuan daripada kerajaan, bantuan yang berterusan. Baru ni kita pun dah secara pekerja-pekerja pun mungkin dapat bantuan daripada kerajaan, subsidi upah. Kami juga mengharapkan ada sedikit bantuan daripada pihak kerajaan khususnya kepada kaki tangan yang terlibat dalam sektor pelancongan ataupun sektor ini, kerana ramai di kalangan mereka yang hilang punca pendapatan. Kita mahukan kerajaan mempercepatkan pemulihan pelancongan domestik. Di samping itu, pemain industri ini juga mengharapkan kerajaan dapat membantu mereka dengan bantuan keuangan. Sebagai pemain industri, saya mengharap agar kerajaan dapat mempercepatkan pelan pemulihan ekonomi agar pemain industri dapat bergerak cergas dan sekaligus membangunkan ekonomi Malaysia. Bagi pemain industri perhotelan pula, pelan pemulihan ekonomi yang bakal diumumkan bukti tiada pihak yang ditinggalkan kerajaan dalam usaha membantu mendebani kezan COVID-19. Sektor itu jelas amat memerlukan suntikan segera untuk kembali bernafas setelah berbulan-bulan menanggung kerugian. Persatuan Hotel Malaysia MAH menganggarkan kerugian sebanyak RM560.72 juta setakat ini setelah kadar penghunian hotel jatuh kepada hanya 11%. Ia merupakan penurunan 3 kali ganda berbanding kadar penghunian 32% yang direkod sektor terbabit pada pertengahan Mac tahun ini. Keputusan untuk tutup atau berhentikan operasi adalah disebabkan ketiadaan bisnes atau revenue. Tetapi kos masih ada. Jadi kami mengharapkan kepada kerajaan
untuk plan pemulihan ekonomi dilaksanakan untuk membantu pihak hotel dan ekonomi pelancongan. Ia akan mengambil masa untuk ekonomi pelancongan kembali ke situasi normal. Untuk tahun ini, tinjauan ahli-ahli kami yang dibuat didapati purata okupansi atau penghunian adalah dalam lingkungan 30% sahaja. Dengan adanya strategi untuk pelancongan domestik, kami mengharapkan purata penghunian akan naik dan dengan itu ia akan membantu ekonomi pelancongan. Lebih 20,000 pekerja dalam bidang perhotelan diberhentikan kerja, dipotong gaji dan diarah mengambil cuti tanpa gaji. Kami telah dicutikan selama 3 bulan dan keadaan itu adalah agak lama untuk menampung perbelanjaan dengan kehidupan ekonomi yang semakin tidak berapa baik dan barangan-barangan di luar juga mahal. Sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 ni sebab saya kehilangan kerja, saya kehilangan punca pendapatan dan saya juga ada banyak komitmen, ada loan, ada beberapa benda lain nak kena bayar. Majlis perkahwinan saya pada bulan Jun ni juga terpaksa dibatalkan memandangkan saya dah tak bekerja. Saya juga sedang berusaha mencari pekerjaan baru, akan tetapi tak banyak syarikat kat luar sana yang perlukan pekerja sekarang. Saudara, Sekatan Perjalanan di seluruh dunia memberi impak ketara kepada sektor penerbangan penumpang. Syarikat penerbangan terpaksa menghadkan operasi penerbangan sehingga mengakibatkan masalah keuangan yang serius. Presiden Kesatuan Kebangsaan Anak Kapal Kabin Penerbangan Malaysia Nufam, Ismail Nasaruddin mengakui situasi itu turut menyebabkan pekerja terlibat hilang punca pendapatan. Ini adalah satu situasi yang tidak mungkin orang kata dapat dipulihkan dalam tempoh sebulan dua kerana kesan ini adalah kesan berpanjangan dan ia akan mungkin langsung sehingga 1 ataupun 2-3 tahun. Ini terpulang kepada keadaan wabak COVID-19 juga di mana negara-negara lain juga terkesan dari wabak COVID-19 ini. Nufam telah menerima banyak aduan tersebut di mana menyatakan bahawa syarikat-syarikat ini tidak juga membayar gaji dan allowance pekerja atas sebab kesan wabak COVID-19. Ini adalah satu kebimbangan di mana kesatuan rasa tanggungjawab daripada syarikat penerbangan ini harus terus diadakan untuk pekerja mereka kerana pekerja juga perlu menerima gaji. Ekoran penularan wabak COVID-19, kaki tangan syarikat penerbangan terpaksa membuat pilihan. Selain bercuti tanpa gaji, ada juga yang hanya dipanggil bertugas apabila diperlukan. Situasi pekerjaan sejak PKP dilaksanakan memang agak teruk sebab daripada beratus-ratus flight dulu kita hanya ada 5 hingga 8 flight sahaja sehari dan banyak flight pula dibatalkan sebab tak cukup penumpang dan sebagainya. So kebanyakan standby pun tak ada call out. Dan saya sebagai contoh pun dalam tempoh 3 bulan saya hanya fly sehari sahaja. So memang pendapatan sebelum PKP boleh dapat paling kurang 4-5 atau 6,000. Tapi sekarang basic sahaja which is 1,000 hingga 1,500. Memang jauh beza sebab flight kita orang punya gaji ni bergantung kepada flying allowance. Bila kerja, bila ada flight baru ada gaji.
Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA ataupun IATA sebelum ini menyifatkan Mac 2020 sebagai bulan bencana kepada industri penerbangan berikutan permintaan yang diukur mengikut kilometer. RPK jatuh mendadak 52.9% berbanding tahun lepas. Kita beralih ke berita luar negara. Ribuan penduduk Australia berkumpul di jalan-jalan raya pada Selasa malam sebagai tanda semangat setiakawan terhadap demonstrasi di Amerika Syarikat kerana membantah keganasan polis terhadap golongan minoriti. Di Sydney, sambil berarak, penunjuk perasaan melaungkan "Saya tidak boleh bernafas" dan "Nyawa orang kulit hitam berharga". Slogan yang sama dilaungkan di seluruh Amerika Syarikat yang kini dihambat demonstrasi besar-besaran. Isu salah laku anggota polis juga dikatakan berlaku di Australia, terutamanya terhadap masyarakat orang asli. Demonstrasi berlangsung secara aman, ramai yang hadir memakai pelitup muka di tengah-tengah penularan COVID-19. Walaupun hanya terdiri 2% daripada populasi Australia, First Nations Peoples mewakili sekitar 27% penghuni di penjara. Tunjuk perasaan tercetus hanya beberapa jam selepas video rakaman menunjukkan remaja orang asli dipukul anggota polis di New South Wales. Polis sedang menyiasat kejadian melibatkan remaja lelaki itu. Saudara, perkembangan pandemik COVID-19 dunia. Setakat ini 6.4 juta kes direkodkan di 213 negara. Amerika Syarikat kekal negara paling teruk dilanda wabak dengan lebih 107,000 kematian daripada 1.8 juta kes. Eropah kini menjadi benua paling terjejas akibat pandemik itu. Negara-negara yang terjejas teruk adalah Britain dengan 39,000 kematian daripada 277,000 kes. Itali pula dengan 33,000 kematian daripada 233,000 kes. Jumlah kumulatif kematian akibat COVID-19 di Brazil kini melebihi 30,000 kes pada Selasa dengan wabak itu terus menular di negara paling teruk dilanda di Amerika Selatan. Jumlah terkini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan menunjukkan angka kematian mencecah 1,262 kematian dalam tempoh 24 jam dengan 28,936 kes jangkitan baharu. Jumlah kumulatif kes jangkitan adalah 555,383 menjadikan Brazil negara kedua paling teruk dijangkiti oleh wabak selepas Amerika Syarikat. Jumlah kes kematian sebanyak 31,199 kes adalah keempat tertinggi di dunia selepas Amerika Syarikat, Britain dan Itali. Saudara, laporan tadi mengakhiri berita tengah hari Rabu 3 Jun 2020. Terus amalkan kawalan kendiri, biasakan dengan gaya hidup norma baharu dan kekal patuh dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Dengan itu, saya Nurul Alis Adi Alba mengucapkan salam hormat dan teruskan bersama kami di TV1 RTM.